saya akan berkongsikan Book of the Month yang bertajuk The Parable of the Pipeline. Buku ini ditulis oleh Burke Hedges pada tahun 2001. Saya sangat syokkan tuan-puan untuk dapatkan dan baca buku ini sebab buku ini akan membuka minda tuan-puan betapa pentingnya mencipta passive income. Dalam buku ini, penulis memulakan tulisan beliau dengan sebuah kisah tentang dua orang pemuda yang bernama Pablo dan Bruno. Okey, mereka berdua bersahabat baik dan mempunyai cita-cita untuk berjaya dalam kehidupan. Namun, pandangan mereka tentang kejayaan adalah berbeza. Bagi Bruno, kejayaan ialah memiliki pendapatan yang besar dan bermewah-mewahan. Berbeza dengan Pablo, dia berfikir bahawa kejayaan sebenar adalah tentang kebebasan kewangan dan masa. Dengan berbekalkan cita-cita dan azam yang kuat, mereka cuba untuk mencari pekerjaan. Nasib baik menyelbahi mereka di mana mereka telah ditawarkan pekerjaan oleh penduduk kampung sebagai pemikul air. Okey, sebagai pemikul air menggunakan baldi dari sebuah sungai ke perkampungan tersebut. Mereka akan dibayar setiap hari mengikut jumlah isi padu air yang berjaya dibawa pulang untuk kegunaan orang kampung. Pablo dan Bruno bahagia dengan pendapatan masing-masing, tapi ada satu persoalan yang bermain di fikiran Pablo. Jadi inilah gambaran dia tentang kisah dalam buku ini. Jadi ada satu persoalan yang bermain di fikiran Pablo. Sampai bila dia mampu untuk memikul baldi yang berisi air? Apa yang akan terjadi jika dia mengambil cuti sakit atau tidak lagi mampu memikul air? Tiada air yang dibawa pulang bermaksud tiada pendapatan. Pablo belum merasa selesa. Dia tetap mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan yang bermain di fikirannya. Dengan azam yang kuat, dia terus memikirkan alternatif yang lain. Dan setiap hari Pablo mempertanyakan soalan ini kepada dirinya dan Pablo akhirnya mendapat satu idea untuk membuat sistem saluran air yang boleh menyalurkan air dari sungai ke perkampungan tersebut. Dan Pablo mengajak sahabatnya Bruno turut serta bersama-sama untuk usaha membina sistem saluran air pipe tersebut. Tetapi Bruno memikirkan ini adalah idea yang kurang waras. Bagi Bruno, dia sudah selesa dengan kerjanya sekarang, iaitu mengangkut air menggunakan baldi. Okey, kerana tindakan Pablo itu, Pablo tetap meneruskan ideanya tersebut dengan meluangkan sedikit masa selepas selesai sahaja kerja-kerja memikul air untuk menyiapkan air pipe, sistem saluran air pipe tersebut. Kerana tindakan Pablo itu, Bruno dan orang kampung berfikir bahawa Pablo sudah tidak waras tanpa menghiraukan pendapat orang kampung dan rakan-rakannya yang memperlekehkan impiannya. Pablo tetap meneruskan misinya. Membina sistem saluran air tidaklah mudah yang disangka. Ianya memerlukan proses yang sukar tanpa pengalaman. Namun kerana impiannya yang jelas untuk membina sistem air pipe tersebut, Pablo tidak berputus asa, terus belajar dan berusaha. Akhirnya sistem saluran air pipe Pablo sudah siap dibina. Selagi air mengalir menerusi saluran air dan meter airnya, selagi itu Pablo akan mendapat bayaran daripada penduduk kampung. Kini Pablo banyak meluangkan masa dengan keluarga dan melakukan aktiviti yang digemari Pablo. Pablo hanya meluangkan sedikit sahaja masa untuk penyelenggaraan sistem saluran airnya kerana sistem yang dibina dapat menjana wang untuk Pablo. Manakala Bruno masih bergelut menukarkan masa untuk wang. Dia mula hilang kudrat dan kesakitan kerana berulang-alik setiap hari memikul bakul air yang jauh lebih berat dari kemampuannya. Walaupun sakit dan memerlukan rehat, Bruno
perlu terus memikul air? Apakah pengajaran yang kita dapat daripada kisah ini? Yang pertama, sebaik-baiknya kita perlu mencari alternatif lain selain hanya menukarkan masa untuk wang. Mentor kita pesan, buat bisnes ketika kita tidak memerlukan bisnes, dan ketika waktunya kita betul-betul memerlukan bisnes, bisnes itu sudah tersedia untuk kita. Dan yang kedua, pastikan tuan-puan ada impian yang besar untuk menambah baikkan kehidupan tuan-puan dan orang sekeliling tuan-puan. Kata mentor, bila kita ada impian yang besar, kita kena pegang kuat impian tersebut. Biarlah apa orang lain nak katakan, biarlah orang lain tak percaya. Apa yang penting, kita percaya kita boleh mencapai impian tersebut. Bila kita dah percaya, maka kita sudah separuh jalan untuk mencapai impian tersebut. Lagi separuh ialah persoalan usaha dan masa sahaja, insya-Allah. Dan pengajaran terakhir adalah kekurangan, kelemahan mahupun masalah boleh menjadi sebab kenapa kita terus maju ke hadapan. Untuk itu, sentiasa kita berfikiran positif dan lebihkan fokus kepada solusi berbanding masalah.